Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dapat kita sama-sama berada dan berkumpul dalam majlis ilmu yang mulia pada malam ni. Dan sebelum pada kita sambung perbahasan kita, kita mohon pada Allah Azza wa Jalla supaya Allah Taala mengangkat wabak penyakit berjangkit yang masih lagi belum selesai di Malaysia ni. Dan hari ni pun tuan-tuan semua dah maklum dengan pengumuman petang tadi daripada MKN tentang PKP bagi seluruh negeri di Malaysia kecuali Perlis, kecuali Sarawak. Kecuali Perlis untung kita. Okay. Dan setakat ni masih lagi menunggu SOP terbaru daripada MKN. Lepas tu baru akan ada SOP seterusnya daripada kerajaan negeri sendirilah, termasuklah SOP di masjid. Okay. Cuma setakat ni kuliah masih lagi berjalan macam biasa. Okay. Cuma persediaan ke arah kuliah online tu sudah ada. Dulu Perlis bila mana berlaku PKP, kita ada Perlis mengaji. Okay. Cuma grup tu aktif balik dah. Tadi baru saya dimaklumkan persediaan tentang guru-guru yang dulu menyertai dalam Perlis mengaji ni. Okay. Tapi tak pasti sejauh mana, setakat mana lagi. Okay. Cuma bermula 22 hari bulan ni kita akan kena PKP lah. Adakah PKP sama macam PKP dulu SOP-nya? Wallahu a'lam, belum diketahui lagi. Okay. Cuma secara umumnya kita berdoa pada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Ta'ala berikan kelapangan pada kita. Dan hakikatnya tak semua orang suka PKP balik, terutamanya kita yang dah selalu ke masjid, yang sukakan majlis ilmu. Antara benda yang orang yang duduk masjid ni dia rasa resah sikit lah bila mana tak boleh datang masjid ni. Okay. Kalau orang yang tak datang masjid tu dia okey je, PKP sampai 2023 pun tak ada hal. Okay. Cuma bagi orang yang dah ke masjid ni, dia rasa something yang tak kena kehidupan dia. Okay. Jadi kita mohon agar sedikit longgar lah. Kalau tak ketat macam dulu pun ada kelonggaran sikit. Okay. Wallahu alam, kita harapkan benda yang baik-baik daripada Allah Azza wa Jalla, dan kita berterusan berdoa dan beristighfar di atas kesilapan dan dosa-dosa kita. Moga Allah Taala mengangkat dan memberi sesuatu yang baik daripada ujian ni. Okay. Jadi malam ni kita akan sambung perbahasan daripada wasiat Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala menjelang kematian. Okay. Yang mana kita dah bahas agak panjang. Dan malam ni kita akan habiskan wasiat Imam Syafi'i menjelang kematian ni, iaitu sambungannya pada muka surat yang ke-31 dan juga 30. Matan Arabnya muka surat 31 dan terjemahannya pada muka surat 30. Okay. Jadi kita tengok apa yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala pada matan Arab muka surat yang ke-31. Wa alaikum bil jumu'ati wal jama'ati wa luzumis sunnati wal imani wat tafaqquhi fid din
Maksudnya hendaklah kamu semua mengerjakan salat Jumaat dan salat berjemaah, melazimi sunnah dan iman serta mendalami agama. Apa yang dimaksudkan oleh Imam Asy-Syafi'i bila mana dia sebut macam ni? Dia kata qauluhu wa alaikum bil jumu'ati wal jamaah. Berkata Imam Asy-Syafi'i, ke atas kamu perlu melakukan salat Jumaat dan juga salat jemaah. Yani ilzamu al-jumu'atu wal jama'atu fa inna Allah awjabal jumu'atu 'alal muqimina fil mudun. Para ulama sebut maksud dia sini, lazimilah kamu salat Jumaat dan juga salat jemaah kerana Allah Ta'ala telah mewajibkan salat Jumaat itu ke atas orang-orang yang bermukim di dalam satu-satu bandar ataupun kampung ataupun orang yang menetap di negeri itu. Jadi dalam syarah dia sebut sedikit sebanyak tentang hukum salat Jumaat ni, iaitu bagi orang yang bermukim, orang yang duduk dalam satu kawasan bandar ataupun orang yang duduk dalam satu kawasan kampung, dan orang yang dikira sebagai mustautin, iaitu orang yang tinggal di negeri itu. Wa kadzalika alzamallahu al-jamaah. Demikian juga Allah Ta'ala menyuruh kita untuk melazimi salat jemaah ala man yasma'un nida'u minar rijal, ke atas orang-orang yang mendengar azan daripada kalangan lelaki. Okay. Jadi di sisi mazhab Syafi'i berkenaan dengan salat jemaah ini, kita tahu dia tak sampai kepada hukum wajib. Jumaat tu pastilah. Okay. Salat jemaah di sisi mazhab Syafi'i dia pergi kepada sunat muakkad, sunat yang sangat-sangat dituntut, di mana dia berada pada sunat yang paling tinggi. Okay. Cuma di setengah mazhab mereka meletakkannya sebagai kewajipan bagi lelaki. Antaranya mazhab Abu Hanifah mewajibkan bagi semua orang lelaki untuk salat fardu ni secara berjemaah, dan dikira tidak sah sekiranya dia salat secara sendirian bagi lelaki. Ini mazhab Hanafi punya pegangan. Okay. Syafi'i dia tidak menyebut sampai kepada tahap tu. Maknanya mana-mana orang yang salat fardu lelaki, dia salat fardu secara bersendirian dalam keadaan dia mampu pergi salat jemaah, salatnya sah dan dia taklah termasuk daripada orang yang melakukan dosa. Okay. Tapi dari segi orang kata apa, saranan untuk salat berjemaah di masjid, dalam mazhab Syafi'i sangat ditekankan. Dan dah cukup kalau kita tengok banyak daripada hadis-hadis yang Nabi sebut tentang kelebihan. Nabi sebut tentang banyak benda kelebihan. Antaranya Nabi kata siapa yang salat jemaah di masjid, dia mendapat 27 kali ganda pahala. Ni yang umum kita tahu. Ada setengah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kata Nabi, siapa yang salat jemaah, salat secara berjemaah, Allah Ta'ala akan beri pada dia 25 kali ganda pahala. Ada dua riwayat, dua bilangan yang berbeza. Satu riwayat kata 27, satu riwayat kata 25. Okay. Jadi macam mana nak faham dua riwayat ni? Ada para ulama kata yang 27 ini ialah salat berjemaah di masjid yang didirikan salat Jumaat. Dia dapat 27. Macam masjid kita ni, dibuat salat Jumaat. Okay. Tapi kalau salat berjemaah di tempat yang tak berlaku salat Jumaat, dia dapat 25. Atau selain pada, setengah orang panggil surau, ada panggil musalla, ataupun di negara Arab dia panggil masjid ghairu jami'. Masjid ghairu jami' ini surau lah kita. Ataupun salat jemaah di rumah pun dapat 25. Itu sebahagian pendapat. Ada yang kata 25 dan 27 itu ialah maksud dia banyak, bukan maksud dia angka tu. Nabi nak sebut dapat banyak lipat kali ganda, bukan bermaksud exactly 27. Berbagai-bagai pendapat. Okay. Tapi yang pastinya dia ada kelebihan yang banyak berbanding salat secara individu di rumah bagi lelaki. Adapun bagi perempuan, ada hadis Nabi sebut tentang kelebihan orang perempuan bersalat di rumahnya. Bersalat di rumahnya. Okay. Ada hadis Nabi kata Allah Ta'ala beri kelebihan ataupun Allah Ta'ala beri pahala yang besar kepada perempuan, dia salat di rumahnya. Dalam rumah dia tu, dia salat di bilik yang khusus, di sudut yang khusus. Nabi kata, maknanya kalau boleh seorang perempuan tu dia salat di satu penjuru yang khusus dalam rumah dia.
Rumah, bilik, penjuru. Maknanya dalam bilik itu ada ruangan khusus pula. Kalau mampulah. Okay. Kalau tak mampu, salatlah di rumah, di mana-mana bilik yang ada dalam rumah. Kalau rumah jenis tak ada bilik juga, salatlah di mana-mana ruang di dalam rumah itu. Itu kelebihan bagi perempuan. Adapun kalau perempuan yang nak salat di masjid, melihat kepada keadaan dan juga keperluan. Zaman Nabi, majoriti perempuan tidak bersalat di masjid. Majoriti, bukan kata tak ada langsung. Ada riwayat orang perempuan zaman Nabi ni salat jemaah. Sebab tu kau tengok hadis tentang Nabi ni bila mana salat subuh, selesai salat subuh Nabi, waktu tu tak cerah lagi tanah. Ada riwayat daripada Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram. Okay. Nabi ni bila mana salat subuh, selesai salat subuh tu tanah tu masih lagi gelap, maknanya matahari belum lagi keluar. Okay. Jadi kata para sahabat, bila mana selesai salat, Nabi akan arahkan perempuan keluar dulu. Maknanya ada orang perempuan yang salat di masjid. Okay. Cuma bagi isteri Nabi sendiri, tidak ada riwayat yang mengatakan dia orang secara rutin salat di masjid Nabi, walaupun rumah dia orang dekat dengan masjid Nabi. Nanti saya terang apa sebab dan macam mana dengan zaman kita. Cuma nak sebut dari segi hukum dulu. Okay. Jadi zaman kita, orang perempuan dia datang ke masjid. Okay. Kita melihat kepada keperluan zaman ni. Okay. Orang perempuan dia datang ke masjid. Dan hari ni masjid dia bukan hanya datang solat, dia datang untuk mengikuti majlis ilmu. Macam kita malam ni, orang perempuan datang untuk mengikuti majlis ilmu. Sekiranya dia datang kerana tujuan itu, maka ianya termasuk daripada benda yang afdal. Okay. Dan sekiranya dia tidak ada orang yang boleh ajar dia ilmu agama yang komplit di rumahnya, jadi dia datang ke masjid. Okay. Sebab tu ada sebahagian para ulama dia bahas tentang perempuan yang keluar ke masjid untuk menuntut ilmu dalam keadaan suami dia tidak mampu memberikan ilmu agama yang baik pada dia. Dia dibenarkan untuk keluar dengan kadar menuntut ilmu sahaja. Habis selesai dia balik. Benda tu dibolehkan. Tambah zaman kita ni, ramai orang perempuan yang keluar untuk pergi mengikuti kelas pengajian. Maka benda tu tak ada masalah. Walaupun dari segi afdalnya, perempuan salat di rumah. Okay. Tapi zaman Nabi ialah zaman orang yang terselamat pada fitnah. Dan majoriti hatta isteri Nabi ni, dia orang tak salat di masjid sebab pakar rujuk tu suami dah. Jadi dia tak ada masalah sangat. Okay. Maknanya suami dia tu seorang Nabi, kalau ada kemusykilan boleh tanya direct. Okay. Jadi zaman kita ni melihat pada keadaan, keperluan. Kepada perempuan tu kalau dia rasa dia perlukan lebih lagi ilmu agama untuk dia faham agama, dan dia keluar dan salat sekali di masjid dan juga mengikuti kelas agama, maka benda tu dibenarkan dengan kadar dia ikut tu saja. Dia tak berlama-lama di masjid, habis majlis, habis salat dia tu balik ke rumah dia. Okay. Cuma bagi orang lelaki, ianya termasuk daripada sunat muakkad, dan setengah mazhab mengatakan ianya wajib. Okay. Jadi kata Imam Syafi'i, luzum, kita perlulah melazimi benda tu. Waluzumis sunnah, dan melazimi sunnah itu, wal iman, dan juga memperkukuhkan iman. Maknanya wasiat dia dekat-dekat dia nak meninggal ni, suruh jaga salat Jumaat, suruh jaga salat jemaah, lepas tu suruh melazimi sunnah dan juga iman, maknanya memperkuatkan iman, wattafaqquh fid din, dan juga memperdalamkan ilmu agama. Okay. Waluzumi sunnatir rasul, maksud melazimi sunnah rasul di sini, luzunil iman, ialah memperdalamkan ilmu. Okay. Melazimi sunnah dengan melazimi iman di sini, dia perlu kepada proses memperdalamkan ilmu. Sebab tu dalam Quran Allah Ta'ala sebut, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, doalah kepada Tuhanmu supaya ditambahkan ilmu. Para ulama sebut, sebab apa Allah Ta'ala perintah Nabi tambah ilmu? Sebab tambah ilmu itu ialah menambah iman sekaligus. Dan ilmu situ ialah ilmu agama maksudnya. Sebab tu kalau para ulama yang awal dia ta'rif ilmu ni apa dia? Qala Allah, qala Rasul. Ilmu itu ialah firman Allah, sabda Nabi. Daripada dua itulah sumber ilmu yang boleh kuatkan keimanan. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, man yuridillahu bihi khairan, sesiapa yang Allah Ta'ala inginkan kebaikan pada dirinya, yufaqihu fid din, Allah Ta'ala jadikan dia faqih ataupun dia faham agama. Kita kena perhati hadis ni riwayat daripada Muawiyah bin Abi Sufyan, salah seorang sahabat Nabi yang digelar sebagai katibil wahyi, penulis wahyu, Muawiyah bin Abi Sufyan ni. Okay. Iaitu Nabi kata Allah Ta'ala bila mana dia nak beri kebaikan pada satu orang,
dia akan dipahamkan dengan agama. Nabi guna perkataan yufaqih. Yufaqih ni maksud dia apa? Faham. Faham agama ni maksudnya dia beramal dengan agama dia. Dia ada orang dia belajar agama tapi dia tak faham. Tak masuk dalam hadis tu. Sebab tu kita akan tengok ada sebahagian para ulama dia orang panggil dia ulama lah sebab dia tu orang belajar agama. Tapi dia tak keluar pada diri dia kebaikan. Dia tidak ada manfaat pada diri dia. Boleh jadi dia hanya orang yang belajar dan bermaklumat saja tentang agama, tapi dia bukan tafaqquh. Yang penting ialah tafaqquh. Sebab daripada perkataan itulah Nabi kata orang tu akan dapat kebaikan. Jadi ini benda yang kita kena faham. Satu orang bila mana belajar agama, dia nak tafaqquh fid din. Orang yang belajar agama ni ada pengecualian, tak perlu join perang. Dalam surah At-Taubah Allah Taala sebut, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah," ayat 121. Tidak perlu orang beriman itu semua sekali pergi perang. "Falaula nafara min kulli firqatin minhum," hendaklah ada satu kumpulan daripada orang beriman itu mereka keluar belajar ilmu tafaqquh. Tafaqquh ni maksudnya faham ilmu tu. "Waliyunziru qaumahum," dan dia balik semula pada kaum dia dan dia beri peringatan pada kaum dia. Maknanya ada tuntutan untuk satu kumpulan daripada orang Islam ni keluar belajar ilmu, faham ilmu. Tujuan faham ilmu ni apa dia? Balik pada kaum, la'allahum yahdharun, moga-moga dia balik, dia berada dalam kaum dia dapat peringatan, dapat amaran daripada ilmu yang telah dia ada tu. Okay. Jadi nak tingkatkan iman ialah dengan ilmu. Tidak ada iman, maka tidak adalah ilmu pada orang tu. Dalam erti kata lain, orang yang kurang iman ni, dia kurang ilmu tentang keimanan ni. Sebab tu kalau tengok, bila mana berlaku apa keadaan pun, kita kena dahulukan ilmu dulu. Apa saja berlaku. Contoh kita sekarang berada dalam keadaan pandemik lagu ni, ianya berkait dengan ilmu seorang Muslim saat dia berhadapan dengan musibah. Yang mana kita tahu keadaan seperti ini, apa yang diajarkan oleh Nabi, apa yang disebutkan oleh Nabi, dan kita kena tengok apa sebab-sebab yang boleh mengangkat satu musibah tu. Jadi ini panduan-panduan yang disebutkan oleh Imam Syafi'i. Sebab tu kalau tengok pesanan para ulama, last sekali dia akan balik kepada ilmu juga. Mulianya para sahabat kerana ilmu, hinanya manusia pun kerana tidak ada ilmu. Tidak lebih dan tidak kurang isu tu. Mana nak beritahu pada kita gesaan untuk faham satu ilmu. Kalau tak boleh faham semua pun, kita ada satu ilmu tu, kita faham betul dan kita beramal dengan ilmu tu. Okay. Kemudian kata Imam Asy-Syafi'i, "Wa man hadarani minkum falyulaqqini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Sesiapa yang ada ketika saat kematianku, wa man hadarani minkum, sesiapa yang ada ketika mana aku ni nazak, nak cabut nyawa dah, falyulaqqini, talqinkan aku dengan la ilaha illallah. Okay. Ini pesanan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, supaya bila mana orang yang duduk dekat dengan dia, ajarkan, talqinkan pada dia yang nak meninggal tu la ilaha illallah. Sebab dia nak dapat satu fadilat dalam hadis Nabi, yang mana hadis tu riwayat Abu Daud. Nabi kata, "Man kana akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang perkataan last dia sebelum dia mati, dia sebut la ilaha illallah, dakhalal jannah. Okay. Yang mana kita tahu benda ni ia berkait dengan amalan satu orang. Satu orang tu dia fasih zaman dia hidup sebut la ilaha illallah, belum tentu kefasihan tu kekal sampai kepada saat dia nazak. Cuma Nabi ajar bila mana kita tengok orang yang nazak, kita sebut, kita ajarkan di telinga dia untuk dia dengar kalimah la ilaha illallah. Tu maksud talqin. Talqin ni maksudnya kita pergi dekat telinganya dan kita sebut la ilaha illallah, biar dia boleh sebut. Biar dia boleh sebut, biar si mati tu boleh sebut. Dan ada pahala bagi orang yang talqin. Dan kita berharap orang yang kita talqinkan tu dia boleh sebutlah perkataan tu. Jadi nak sebut pada kita, itu pesanan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala bila mana dia meninggal. Dan Allah Taala makbulkan, maknanya jadi. Sebab tu ada riwayat mengatakan yang menjadi juru talqin kepada Imam Syafi'i ini ialah murid kanannya, iaitu Al-Imam Al-Muzani. Imam Muzani talqin dan dia boleh sebut. Dia boleh sebutlah kalimah tu. Okay. Maknanya Allah Ta'ala mudahkan. Dan kalau kita tengok
Imam Asy-Syafi'i ni dia meninggal kerana sakit buasir yang ada pada diri dia. Bila mana dia mengajar, sebahagian riwayat kata bila mana usia dia dah terlalu tua sangat, darah akan keluar daripada tempat duduk dia, hamparan bantal dia apa semua, seakan-akan perempuan yang datang haid ataupun nifas, banyak darah. Sebab zaman dulu dia tak ada teknologi nak berubat buasir ni. Jadi penyakit itu dia orang kata apa, makin lama makin teruk. Jadi dia tidak ada perubatan moden, tak ada ubat-ubat yang okey. Tambah pula dengan suasana negara Arab, sumber air pun bukan bersih zaman tu. Mana air pun berharap pada tadahan ataupun air di lembah mana-mana, air di tasik mana-mana yang tak diketahui kandungan dia. Jadi sebab tu kalau tengok para sahabat ke, para tabi'in ke, kalau sakit dia akan melarat sikit. Sebab tu kita akan tengok sejarah ataupun sirah satu orang yang digelar sebagai fuqaha us-sab'ah, 7 orang fuqaha yang hebat di Madinah. Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ni kalau tuan-tuan pernah dengar cerita dia. Urwah bin Zubair ni anak kepada Zubair bin Al-Awwam. Dia dengan abang dia beza jauh. Abdullah bin Zubair. Kalau kita pernah dengar Abdullah bin Zubair ni, dia pernah jadi gubernur di Mekah. Abdullah bin Zubair ni dia lahir, Nabi hidup lagi. Jadi dia dapat pangkat jadi sahabat. Beza dengan adik dia, Urwah ni bila mana lahir, Nabi dah wafat dah. Jadi dia beza dengan abang dia banyak. Abang dia sahabat dia tu tabi'in. Okay. Tapi Urwah ni hebat. Allah Ta'ala uji kepada dia ni dengan satu penyakit, iaitu penyakit gangrene. Gangrene ni penyakit yang kena, dia pijak satu tanah tu ada kuman tu kena dekat kaki dia. Sebab dia kena penyakit tu, sebahagian riwayat kata dia tanam jenazah anak dia. Tanah tu tanah yang parasit punya tanah. Waktu dia turunkan jenazah anak dia. Kalau kita tengok cerita anak dia meninggal tu pun dah ujian ni, kita kata ujian yang Allah Ta'ala beri pada orang beriman dia lain. Dia bawa anak dia pergi menghadap khalifah pada waktu tu. Anak dia terpegun tengok kuda-kuda khalifah. Jadi anak dia kata minta kebenaran nak tengok kuda. Jadi Urwah pun pergi berbincang, bermesyuarat dengan khalifah. Tengah-tengah anak dia seronok tengok kuda, ada satu ekor kuda istana ni, kuda istana khalifah ni, dia liar sikit, dia lari laju, dia tendang dada anak dia sehingga anak dia meninggal. Waktu dia tengah mesyuarat. Okay. Pengawal mari beritahu, muka Urwah ni bukan muka orang yang sedih melampau, tapi taklah gembira pun tak juga. Okay. Cuma nak beritahu pada kita bahawasanya khalifah tu dia dirundung rasa bersalah sebab yang ditendang tu, yang kena tendang tu anak dia, dan yang mendang tu ialah kuda milik dia. Okay. Jadi khalifah cuba nak tenangkan dia, dia kata tidak mengapa wahai khalifah, bahawasanya ini pemberian pada Allah, dia akan ambil pemberian ni. Aku ada 4 orang anak, Allah Ta'ala matikan satu, aku ada 3 orang anak. Diuruskan jenazah anak dia, waktu diuruskan tu dia kena jangkitan kuman di situ. Okay. Jangkitan kuman dia teruk sehingga kaki dia ni jadi, orang kata apa, jadi luka yang keluar pada kaki dia tu, bisa yang keluar pada kaki dia tu agak lama. Dan khalifah ni dengan rasa bersalah, dia cuba nak berikan rawatan terbaik sehingga dia cari pakar perubatan yang terbaik lah di zaman tu. Jumpalah beberapa orang pakar perubatan kata cara yang paling terbaik untuk orang kena penyakit ni, kena potong kaki ni. Okay. Jadi khalifah kata aku akan tanggung semua sekali. Okay. Jadi pakar tu ataupun doktor tu kata nak potong kaki ni ada 2 cara. Pertama, kena pegang supaya dia tu tak bergerak, sebab kita akan potong kaki tu secara tanpa ada bius lah. Zaman tu tak ada bius lagi. Okay. Yang kedua, nak bagi kurang sikit, kita bagi minum arak dulu sampai dia mabuk baru potong. Beritahu dekat Urwah. Okay. Urwah kata aku tidak akan minum minuman yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Okay. Jadi kita guna kaedah, orang kata apa, pegang, suruh pegang. Urwah kata tak perlu pegang, just biarkan aku salat dan potong kaki aku. Okay. Jadi dia salat. Bila mana dia salat, maka doktor tu potong kaki dia. Tuan-tuan jangan ingat dia salat waktu kena potong kaki tu dia diam, dia menjerit juga, sakit juga. Kita duk ingat cerita sufi-sufi tertentu kan, tak jadi apa, tak, dia menjerit sampai merah muka dia. Okay. Tapi lepas pada tu dia slow sikit. Okay. Selesai dah potong ni, sekali lagi pakar perubatan tu kata, lepas pada potong ni aku nak bagi kamu minum ataupun panggil orang-orang yang gagah untuk pegang kamu,
dan nak suruh ataupun beri pilihan minum arak. Okey. Sebab apa? Sebab kita nak bagi stok darah ni, kita akan tekapkan dengan besi panas di situ. Cara dia. Okey. Dia kata apa kamu buat pakai besi panas. Pun menjerit kat kali pertama. Tapi dia okeylah. Okey, dia okey. Jangan kita duk ingat dia steady tak sebut apa. Tak, dia menjerit. Manusia ni dia adalah sakit dia, walaupun tu anak pada sahabat pun. Hebatlah. Urwah bin Zubair bin Al-Awwam ni antara 10 orang yang dia masuk syurga, dan anak-anak dia antara anak-anak yang saleh. Okey. Cuma nak sebut Allah Taala beri ujian yang hebat pada dia. Ujian yang dahsyat. Okey. Nak sebut pada kita bahawasanya dia tu ujian yang berbeza-beza, dan Allah Taala beri macam-macam lah. Okey. Penyakit tu dia melarat. Sebab apa? Sebab zaman tu tidak ada perubatan moden macam zaman kita ni. Okey. Jadi Imam Syafi'i pun kena penyakit yang agak melarat, agak lama lah, iaitu penyakit buasir dia tu. Okey. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala, dia sebut situ. Okey. Dia kata wa ta'ahadul azfar wasyariba qabla wafati insyaallah. Perhatikanlah misaiku, perhatikanlah kuku dan misaiku sebelum ajal, insya-Allah, sebelum ajal menjemputku, insya-Allah. Fa idza huddirtu, dan apabila ajalku tiba, fa in kanat indi haid, sekiranya di sisiku ada wanita yang haid, faltaqum, maka hendaklah dia bangun pergi. Okay. Kata Imam Syafi'i, kalau kamu nampak waktu aku nak nazak tu, misai aku panjang, kuku aku panjang, minta potong dan kemaskan misai tu. Okay. Imam Asy-Syafi'i ni dia beramal dengan hadis Nabi, iaitu sentiasa duduk dalam fitrah. Okay. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Nabi kata ashratun minal fitrah. Fitrah ni ada 10 perkara. Fitrah ni lah berkait dengan kebersihan. Pertama, Nabi kata qassus syarib. Orang lelaki dia kena kemaskan misai dia. Dalam hadis dia tak sebut cukur, halqus syarib, dia sebut qassus syarib. Ada sebahagian mengatakan cukur, tapi perkataan qassu ni maksudnya nipiskan. Misai tu dibiarkan ada, tapi nipiskan. Dia tak simpan tebal sampai tutup satu bahagian dah bibir atas ni. Itu geng lain punya kerja. Okay. Kita orang Islam tak ada jenis perangai lagu tu. Mana minum teh tarik ni, buih teh tarik penuh atas misai dia. Tak ada satu pasal. Kita pun kemal mulut nak tengok orang lagu ni. Maknanya orang kata apa, tengok pun semacam tekak ni dia besar dah. Okay. Cuma nak sebut pada kita, itu bab kebersihan. Okay. Misai tu ada sebahagian orang dia cukur tu, itu pun ada pendapat, tapi yang tepatnya ialah qassus syarib. Qassus syarib wa aful lihyah, dalam hadis Nabi sebut. Kemaskan misai, nipiskan misai, dan biarkan janggut panjang. Biarkan janggut panjang. Dalam isu janggut ni pun ada sebahagian para ulama dia beza pendapat. Sebahagian orang yang berpegang dengan pandangan yang agak keras, dia akan sebut taklah keras, pandangan itu betul, cuma dia agak janggal lah zaman kita ni. Okay. Iaitu dia simpan janggut dan dia tak usik. Daripada mula-mula tumbuh tu dia tak usik sampai ke mati. Itu ada sebahagian pegang lagu tu. Okay. Ada sebahagian kata, ada sebahagian sahabat ni dia ada janggut yang tebal, dia trim juga janggut dia. Maknanya janggut tu nak kena ada, tapi kemaskan janggut. Pandangan berbeza-beza lah di antara kita nak pegang yang mana. Cuma yang pastinya ada janggut dan juga misai yang nipis, itulah syiar orang Islam dan syiar daripada bahagian sunnah. Itu benda yang kita kena tahulah. Okay. Jadi orang lelaki seeloknya dia kena ada walaupun sikit lah. Macam kita orang Melayu ni tak banyak, Arab ni dia banyak lah, ataupun bangsa-bangsa lain. Okay. Cuma Nabi ni dia sarankan para sahabat ni jaga benda tu. Sebab tu ada hadis-hadis yang hadis tu dhaif pun sebenarnya. Hadis tentang kelebihan janggut apa semua ni. Okay. Cuma yang pasti arahan suruh simpan tu ada. Dan Nabi ni dia akan bertanya kalau dia tengok mana-mana lelaki yang amrak zaman dia. Amrak ni maksud dia apa? Lelaki yang muka dia licin. Istilah kita ni jambu. Amrak ni tuan-tuan, amrak ni zaman kita ni nak kata maiyah tak tepat juga, tapi amrak ni istilah dia. Dulu kan ada satu isu. Ada satu orang ustaz ni dia suka tolong orang. Jadi antara yang dia tolong ialah transgender, golongan transgender. Jadi bila mana dia jumpa golongan transgender, dia salam dengan transgender. Jadi orang timbulkan persoalan, boleh ke kita ni, kita lelaki kita tahulah dia lelaki, tapi dia punya perwatakan tu macam perempuan dah. Boleh tak
kita bersalam dengan dia. Okay. Yang tepatnya dalam bab ni, walaupun kita tahu originality dia ialah lelaki, yang paling tepatnya makruh bagi kita lelaki bersalaman, bersentuhan dengan lelaki yang dah jadi amrat macam ni. Sebab tuan-tuan kena tahu yang jadi amrat ni pun cantik macam perempuan kak. Yang lelaki tengok pun segak, syok juga macam tengok perempuan. Tuan-tuan tengok Thailand lagi dahsyat, nak cam halkum je. Dia punya cantik tu macam apa, siap jadi pelakon apa semua. Okay. Jadi walaupun kita tahu originality dia lelaki, kita tak boleh bersalam. Yang terbaik tak bersalam juga. Okay. Walaupun boleh, ada sebahagian pendapat kata boleh, tapi yang tepatnya ialah tidak bersalam. Bahkan sebahagian para ulama kata kalau kita menyentuh dengan syahwat termasuk daripada benda yang makruh. Lelaki amrat ni. Jadi Nabi selalu persoal, kalau ada lelaki-lelaki yang amrat, Nabi akan tanya, kamu cukur ataupun memang betul tak tumbuh? Kalau betul tak tumbuh, tak apalah. Okay. Kalau dia buang, maka Nabi sarankan untuk dia tidak buang. Sebab itu ialah syiar, bagi ada sikit. Okay. Jadi itu yang pertama. Yang kedua dalam hadis tu sebut wa i'fa'ul lihya, dah sebut tadi, was-siwak. Yang ketiga ialah kita bersugi. Bersugi ni maksudnya membersihkan mulut. Bersugi zaman Nabi merujuk kepada gosok gigi guna kayu sugi. Okay. Itulah alat yang paling berkesan untuk membuang bau mulut, walaupun tidak terlalu efektif untuk zaman kita ni. Tak salah kalau orang dia tak nak pakai buruh gigi, dia tak nak pakai ubat gigi, tak nak pakailah Listerine ke apa, tak nak pakai floss gigi, tak nak pakai. Betul nak ikut sunnah, nak pakai kayu arak yang Nabi sebut dalam hadis tu. Okay. Saya tak ada masalah bab tu. Cuma saya nak sebut makanan zaman kita dengan makanan zaman Nabi pun beza. Zaman Nabi makanan tak banyak variety ni, tak banyak jenis. Dia tak ada makanan yang berkuah banyak. Okay. Zaman kita ni makanan berkuah cukup banyak. Hak yang bau pun dahsyat, dengan petainya, dengan apa-apa semua ada. Lepas tu nak gosok gigi, nak berpada dengan kayu sugi, tak ada. Zaman Nabi, Nabi tak makan. Makanan ni tak banyak jenis. Kalau nasi, nasi je. Kalau roti, roti. Kuah dia pun bukan sambal macam kita ni dengan bawang dengan apa, bukan. Makanan zaman Nabi tu dia tidak banyak pilihan. Jadi gigi tu tak melekat banyak sangat makanan. Kalau bau mulut pun bau 1-2 jenis saja. Kita ni makanan berbagai-bagai. Okay. Jadi kalau nak berpada dengan kayu sugi, saya rasa agak kurang efektif lah zaman kita ni. Zaman Nabi tu mungkin okey. Tapi para ulama sebut siwak ni maksudnya bersihkan mulut. Kita pakailah apa benda, bau mulut hilang, itu dia panggil siwak. Okay. Nak pakai buruh gigi apa, ubat gigi apa, nak pakai ubat kumur apa pun, poin dia lah waktu kita bersama dengan orang, kita duduk dalam masyarakat ni, bau mulut ni tak bau. Okay. Tapi zaman Covid ni untung sebab pakai mask, kita seorang je bau. Jadi orang tak bau sangat lah. Okay. Sebab tu zaman Covid ni pakai minyak wangi mahal pun tak jadi apa. Sebab orang tak bau, orang semua tutup lah ke. Okay. Jadi nak sebut pada kita, siwak itu ialah membuang bau mulut. Bukan hanya bersih mulut pakai kayu sugi sahaja. Dia bukan syarat kayu sugi, tapi benda tu dikira sebagai sunnah. Boleh kita nak beramal gosok gigi pakai kayu sugi, tapi jagalah kebersihan selayaknya seperti mana yang Islam ajar. Orang yang nak pakai kayu sugi, jaga kayu sugi elok-elok. Jangan bersugi ketika mana duduk dalam saf salat. Ini benda yang salah sebenarnya. Ada sebahagian orang dia bersugi bila duduk dalam saf nak akad takbir tu baru dia bersugi. Dalam riwayat Nabi dia bersugi bila waktu wuduk dia bersugi. Dia tak bersugi waktu sebelum akad takbir. Sebahagian orang dia tersilap. Tempat tu tak betul. Gosok gigi tu dah betul, tapi waktu dan keadaan tidak betul waktu tu. Orang tengok pun lain macam. Dia nak akad takbir, dia keluarkan kayu sugi je. Kayu sugi kalau bersih okey, tak ada masalah. Ni kayu sugi tu duk ada lagi. Roti canai pun ada, sarding pun duk ada situ. Jadi ini benda yang orang tengok, dia ni nak semayang buat satu hal perangai lagu ni. Yang lagi dahsyat lagi bila mana dia sujud, kayu sugi tu jatuh atas sejadah. Dan bulu tu mengadap kepada kita yang sedang sujud ni. Tapi yang baik sekarang ni kita semayang jarak-jarak jauh sikit lah bulu tu. Okay. Cuma pakailah sarung. Kalau nak buat pun pakai sarung lah. Asal dia bersugi ni nak jaga kebersihan, bukan nak menampakkan kekotoran. Okay. Jadi nak bersugi dengan cara yang betul, seperti mana yang Nabi ajar pada kita. Okay. Itu yang ketiga. Yang keempat, Nabi kata istinsyaqul ma', berkumur-kumur. Jadikan berkumur-kumur ni amalan. Bab berkumur-kumur ni ialah benda yang menjaga bau mulut lah bagi zaman tu. Okay. Yang kelima,
1, 2, 3, 4, 5, dalam hadis tu sebut 10. Qassul azfar, potong kuku. Potong kuku ni dia ada satu hadis. Nabi kata, hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim, Nabi kata, wuqita lana, telah diletakkan satu tempoh bagi satu orang manusia tu untuk dia kemaskan misai, untuk dia potong kuku, untuk dia cabut bulu ketiak, natfil ibti, wa halqil anah. Halqil anah ni mencukur bulu kemaluan. Alla natruk akthar min 40 lailah. Bila mana cukup 40 hari 40 malam, dia kena settle benda ni. Itu Nabi sebut servis dia, waktu dia. Ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada waktu dan tempoh dia. Okay. Tadi kita sebut sampai dekat potong kuku. Lepas pada tu Nabi kata ghaslul barajim. Ghaslul barajim ni yang keenam ni, apa maksud dia? Ghaslul barajim ni ialah membersih bakteria yang ada di badan. Al-barajim ni maksudnya kekotoran. Dalam erti kata lain, mandi. Mandi dan mandi yang jenis buang daki. Cuma kita orang Malaysia, orang Melayu ni, tabiat orang Melayu ni dia sehari banyak kali dia mandi. Dia selalu mandi hari-hari. Dalam erti kata lain, kita hari-hari mandi. Merujuk pada masyarakat Arab, dia orang jarang mandi. Kalau musim sejuk, dia orang akan mandi seminggu sekali. Kalau musim tak berapa nak sejuk sangat, dia orang akan mandi 3 hari sekali ataupun 2 hari sekali. Itu benda biasa, tuan-tuan. Benda biasa. Tuan-tuan duduk negara Arab, orang-orang yang biasa duduk negara Arab, dia tahulah. Okay. Terutamanya negara yang ada 4 musim. Saya duduk di Jordan dan saya tengok perangai tu ada pada orang Arab. Dan yang tak tahannya, dia buat perangai Arab dia tu, dia mari Malaysia pun sama. Sebab tu tuan-tuan tengok kalau bercuti, bau semacam duduk dalam bah apa semua. Tanda dia amalkan jenis mandi seminggu sekali tu, dia beramal tu di Malaysia. Okay. Dia tak boleh beramal sebab Malaysia ni dia punya cuaca tak sama. Okay. Cuma mandi yang disebutkan ialah al-barajim. Al-barajim ni mandi bagi cuci bersih. Zaman Nabi, dia ada istilah nama dia hammam. Tempat mandi awam. Hammam ni ialah tempat mandi yang ada wap. Tempat mandi yang ada wap ni sekarang ni Turki masih ada. Syria sebelum perang banyak. Jordan dulu pun ada tapi tak banyak sangat sebanyak Turki apa semua. Bila mana kita masuk, dia akan ada satu tempat proses. Kita duduk lah tu, kita ada satu bilik wap. Wap tu dia boleh senang untuk kita buang daki-daki yang melekat di pelipat badan kita ni. Dia ada tempat mandi awam. Macam kita sekarang ni macam-macam produk lah. Cuma zaman Nabi ni bila mana nak mandi jenis lagu ni dia ada tempat khusus. Selain daripada mandi di rumah. Tapi rumah orang tak mandi lah. Zaman tu orang tak ada bilik air, tempat mandi di rumah lagi. Okay. Lepas tu natful ibti. Natful ibti ni maksudnya mencabut bulu ketiak. Dia bukan cukur, dia cabut dalam hadis ni sebut. Mana dia kena guna kaedah cabut. Halqul anah. Halqul anah ni maksud dia mencukur bulu kemaluan. Mencukur bulu kemaluan. Dan yang terakhir ialah intiqasul ma'. Intiqasul ma' tu maksudnya beristinja dengan menggunakan air. Beristinja, bersuci daripada najis, hadas kecil dan hadas besar, guna air. Cuma kalau kita tengok yang suka guna air ni ialah kita, orang Nusantara banyak suka guna air. Orang Arab dia guna air untuk buang air besar, untuk buang air kecil ni dia lebih prefer tisu lagi. Sebab saya tengok kebanyakan di negara Arab dia macam tu. Tapi yang paling bersih Nabi kata ialah orang tu dia istinja dengan air, lepas tu dia kesat balik dengan benda-benda yang kesat. Sebab tu zaman dulu kita belajar kitab-kitab fiqh kan, guna batu, 3 biji batu. 3 biji batu. Tapi zaman tu lah, zaman orang belajar kitab Bahrul Mazi ni, zaman Idris Marbawi ni, zaman orang kampung ni 1940-an, 1930-an. Zaman tu tisu pun orang tak ada duit nak beli. Okay. Zaman sekarang ni tisu basah ada banyak apa semua, boleh guna kaedah tu, tak payah duk cari batu lah. Okay. Batu ni pun dalam hadis Nabi kata pastikan batu tu batu yang licin. Safwan ni maksud dia batu licin. Orang nama Safwan maksud dia batu yang licin. Pakai batu tajam, masak tuang kita pakai batu tajam. Okay. Nak orang yang nak istinja apa. Cuma nak kata Islam ni dia ajar benda tu sangat detail. Okay. Agama lain dia tak ajar. Cara nak buang najis pada badan tak ajar sedetail ni. Islam ajar detail. Masuk tandas, apa kamu nak buatlah tandas. Sebab tu ada hadis yang Nabi ajar pada kita. Bila mana satu orang tu dia buang, walaupun hadis ni dhaif, taklah sampai hadis yang sahih. Bila mana satu orang tu dia buang air besar, dia kena beratkan belah kiri supaya najis tu keluar secara semua sekali. Orang-orang kita dulu dia beramal lah mungkin kaedah ni.
beratkan belah kiri, maknanya badan tu bagi kita punya berat badan tu tekan belah kiri lagi bila mana kita buang yang besar. Okay. Walaupun benda ni orang kata macam sampai tahap tu dia ajar, tapi itulah petunjuk kepada agama Islam itu ialah agama yang bersih. Tapi malangnya pengamalan di negara-negara Islam tidak semua seperti mana yang diajar dalam hadis ni. Islam ajar kita 10 tentang fitrah. Tapi tuan-tuan tengok negara Islam secara umumnya. Malaysia ni okeylah, taklah kata teruk sangat, taklah kata komplit semua. Tapi tengok tanda hawa, ada yang okey, ada yang tak okey. Kalau tuan-tuan pergi ke negara-negara yang umum, saya pernah pergi ke Mesir. Mesir ni tuan-tuan, kita tahu dia kiblat ilmu, tempat ada Universiti Azhar, para ulama ramai wafat sana. Imam Syafi'i yang kita duk baca ni, makam dia di sana. Imam Syafi'i. Okay. Tapi kalau tuan-tuan pernah pergi ke Kahirah, saya pernah pergi ke Kahirah apa semua. Kita lalu di setengah-setengah jalan tu, tak bau benda lain melainkan bau air kencing orang. Teruk. Okay. Benda tu teruk. Okay. Di kawasan berhampiran masjid. Akhlak dan kebiasaan dia orang macam tu. Kencing ni biasa. Okay. Dan buang air besar secara open pun benda tu biasa. Saya pernah tengok yang duk buat kerja tu perempuan, bukan lelaki. Dia duduk diam lama tepi dinding. Lalah kali dia tinggal harta pusaka di situ. Okay. Cuma nak sebut pada kita, ini negara orang Islam. Ini negara orang Islam. Cuma nak sebut tak padan lah hadis dibincang situ. Sebab tu pengamalan tu tidak seperti mana yang kita tengok hari ni. Di India, di Bangladesh pun benda yang sama lah, di Pakistan. Cuma malang lah, sepatutnya orang Islam ialah bangsa, orang kata umat yang paling bersih. Sebab tu kalau tengok SOP COVID-19, basuh tangan apa semua ni, orang Islam dah lama dah ada benda tu. Pengamalan seperti itu, dengan wuduknya apa pun semua. Okay. Jadi nak sebut pada kita, ini yang Imam Asy-Syafi'i dia pesan. Dan yang terakhir dalam hadis tu, wantiqasul ma', dan kata Mus'ab yang riwayatkan hadis ni kata, nasitu al-ashirah, aku lupa yang ke-10, kalau tidak silap aku, illa antakuna al-madmadah. Madmadah ni maksudnya berkumur-kumur. Okay. Tadi saya sebut istinsyaqul ma' tu maksudnya berkumur. Istinsyaq ni maksudnya bukan berkumur-kumur, masukkan air dalam hidung. Sebab tu dalam hadis Nabi kata, bila mana kita bangun tidur, Nabi kata masukkan air dalam hidung. Fa inna syaitan yabitu fi khayshumatikum. Kerana syaitan itu tidur di dalam lubang hidung kamu. Bangun pagi kita bersihkan hidung. Lepas pada baca doa apa semua ni, bersihkan hidung. Walaupun kita nampak simple, kita nampak benda tu simple, tapi Nabi sebut tentang perkara-perkara seperti itu. Jadi Imam Syafi'i kata, kalau nampak benda tu pada badan aku waktu aku nak meninggal nanti, bereskan benda tu semua dulu. Aku nak menghadap Tuhan lah keadaan kuku aku elok, rambut aku semua elok, aku punya misai semua tersusun rapi. Okay. Kemudian dia kata, sekiranya terdapat perempuan yang haid di sisiku, maka suruhlah dia bangun. Okay. Kita tahu mazhab Imam Syafi'i ni dia berpegang dengan tidak boleh orang perempuan itu berada dalam masjid bila mana dia sedang haid. Yang boleh hanyalah al-ubur. Al-ubur ni maksud dia apa? Lalu boleh. Sebab ada hadis Aisyah radhiyallahu anha diminta oleh Nabi untuk ambil something dalam rumah dia, bagi ke Nabi. Waktu tu dia haid dan dia bagi pada Nabi, dan dia lalu dalam masjid. Cuma pendapat kontemporari zaman sekarang ni, ada pendapat-pendapat para ulama lain mengatakan bolehnya orang perempuan tu dia al-muqthu. Al-muqthu ni maksudnya dia duduk dalam masjid walaupun dia haid, selama mana darah haid itu tidak mengotori dan mengganggu orang-orang yang berada di sekelilingnya dalam masjid. Sebab tu kalau tengok dalam fatwa Perlis pun dia bincang, ini permasalahan khilaf. Yang pegang pendapat ni siapa? Al-Imamul Bukhari disebut. Imam Bukhari berpegang selama mana haid tu boleh dijaga. Zaman kita ni penjagaan lebih berbanding zaman Nabi. Zaman Nabi ni orang perempuan bila mana datang haid, dia akan guna kain perca saja untuk tahan darah haid dia tu. Okay. Zaman kita ni macam-macam produk yang orang kata apa, boleh jamin keselamatan tu. Jadi selagi mana dia boleh jaga kebersihan, dia boleh duduk. Okay. Tapi duduk tu ada keperluan lah. Contoh nak mari dengar majlis ilmu, walaupun dia datang haid, dia mari, tapi jangan duduk dekat sangat dengan orang yang salat. Yang mana bagi ada ruang sikit lah, bagi ada jarak sikit. Okay. Sebab kalau tengok benda ni ialah benda yang khilaf. Sebab tu kalau tengok masjid-masjid tempat kita ni okey lah. Masjid-masjid yang jadi mercu tanda negara macam Putrajaya apa semua,
masjid yang orang kafir pergi ziarah. Masjid negara pun semua kan, setengah-setengah masjid ni dia ada sediakan pakaian untuk non muslim nak tengok masjid ni macam mana. Ada jubah yang sekali dengan hoodie apa semua tu. Okey. Dan muslim yang non muslim yang datang ni kadang-kadang dia datang dia period. Dia orang ni dah lah tak tahu mandi wajib je, orang tak tahu. Dia orang masuk sampai ke dalam masjid dan dia orang round. Okey. Jadi apa kita nak kata pada kumpulan ni? Secara umumnya selagi mana dia jaga kebersihan, maka benda tu dibenarkan. Dan kita tak soal, dan kita tak jadi sejumuk tu. Cuma mazhab Syafi'i ni dia okey, dia sebut lagu ni sebab merujuk pada zaman dia. Zaman dia walaupun perempuan tu dia pakai kain perca untuk tahan haid dia, jelasnya bau darah haid tu masih lagi boleh dikesan zaman tu. Sebab dia bukan kedak macam zaman kita ni, tuala wanita pun sama bukan. Okay. Jadi dia minta mana-mana orang yang datang haid jangan duduk dekat dengan dia sebab dia tak mahu berada dekat dengan perempuan seperti itu. Tapi dia tu bukanlah orang kata apa berpegang dengan secara keras sangat tu, bukanlah. Okey. Seterusnya yang bawah yang akhir tu, wal yutayyibu wal yudakhinu inda firashi. Hendaklah mereka semburkan wangian dan bakarkan gaharu berdekatan dengan tilamku. Okey. Sini pesanan Imam Syafi'i bila mana dia nak meninggal, yutayyib. Yutayyib ni maksudnya wangi kan, dengan air wangi. Wal yudakhin. Yudakhin ni maksud dia asap dalam bahasa Melayu kita. Asap ni maksudnya perasaplah dengan kayu gaharu ataupun benda-benda yang wangi. Macam orang kita ni kemian ke apa. Okay. Tapi kemian ni dia taklah wangi yang tu sangat. Dia wangi yang sinonim dengan kematian, kemian. Okay. Tapi kalau negara Arab berlaku kematian, yang saya pernah tengoklah di hospital-hospital di Jordan ni, dia bukan pasang kemian, dia pasang kayu gaharu yang mahal tu lah, di bilik mayat dia. Okay. Sebab apa kena pasang kayu gaharu? Okay. Dia tak saja wajib, tapi para ulama sebut kalau boleh pasang. Tujuan nak menutup bau-bau yang tak elok daripada mayat tu. Dia nak bagi tenggelam bau mayat tu. Kan ada setengah-setengah mayat yang meninggal dalam keadaan keluar najis daripada badan dia apa semua, hatta dah dikafankan pun kadang-kadang darah masih lagi duk ada lagi. Okay. Jadi bau-bau yang tak sepatutnya tu keluar. Jadi nak tenggelamkan bau tu, nak tutup aib mayat tu, dipasangnya kayu gaharu. Okay. Dan Nabi ni memang suka kepada benda seperti ni, benda-benda wangi. Sebab tu ada satu part dalam kehidupan Nabi ni, Nabi ada satu bahagian Nabi tak pernah tolak bila mana orang beri pada Nabi air wangi, dan Nabi suka mencari orang yang jual air wangi ni. Nabi minat pada benda tu. Maknanya Nabi menyimpan, ada bahagian Nabi suka pada benda wangi. Dan juga Nabi suka juga kepada benda-benda yang wangi secara umumnya. Cuma dalam hadis ni disebut, dalam kata-kata Imam Syafi'i ni disebut wal yudakhin. Rasak ni maksudnya bakar kayu gaharu dan bagi wangi. Ini amalan orang Arab. Orang Melayu pun baru nak berkenalan. Saya tengok dah ramai juga orang yang suka dengan bauan jenis bakar ni. Cuma biasa orang kita suka yang jenis wangi tu. Yang bakar-bakar ni dia mahal sikit lah. Kayu gaharu ni yang mahal pun tuan-tuan tengok di Arab Saudi yang pergi buat umrah pun semua kedai-kedai yang jual kayu gaharu tu dia agak mahal. Bahkan orang kata harga kayu gaharu lagi mahal berbanding harga emas di sana. Walaupun kayu gaharu itu dia punya tempat asalnya ialah di Kemboja. Sebab tu kalau tengok orang Arab dia akan sebut Ud Kambudi. Ambil pada Kemboja, tapi orang Kemboja taklah guna buat wangi ni sangat. Arab lebih suka lah. Sebab tu tuan-tuan akan tengok dia ada setengah-setengah dobi di negara Arab yang saya tengok lah. Dia ada satu servis nama dia tadkhinus thawb. Mengasapkan jubah. Dia ada. Maknanya setengah-setengah orang yang jubah dia banyak. Dia orang kaya. Orang Saudi ni dia kaya setara mana pun warna putih juga dia pakai. Dia tak ada warna lain dah. Okay. Cuma dia tukar material saja. Dia kerja pun pakai warna tu. Okay. Dia akan bakar macam letak satu tempat bakar arang tu, bawah jubah tu dia akan perasap. Lepas tu nak pakai tu perasap pula sekali lagi. Di serban dia apa semua. Dan saya pernah tengok perbuatan tu depan mata kita sendirilah. Dia masukkan dalam jubah dia macam orang nak tangah pun ada kita tengok. Okay. Cuma dia minat, tapi kesan dia kuat lah. Kesan dia agak kuat. Itu ada orang kata apa, wangi dia orang. Sebab tu kalau kita pergi rumah dia, dia akan suka tatyib, dia suka tadkhin rumah, bagi wangi. Jadi Imam Syafi'i, benda ni amalan ni dah lama lah di sisi orang Arab ni. Okay. Jadi pesanan Imam Syafi'i, dia nak meninggal dalam keadaan di sekeliling dia tu bersih. Okay. Jadi alhamdulillah kita dah selesai secara umumnya kesemua sekali pesanan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ni
yang telah kita bahas daripada muka surat berapa? Daripada muka surat yang ke-19 sampai muka surat 30. Okey. Pesanan-pesanan Imam Syafi'i yang dah kita lalui ini banyaklah. Antaranya pesanan tentang bab tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, pesanan tentang taat pada pemerintah, pesanan tentang orang kata apa? Solat, keikhlasan, apa-apa semua ni dah banyak yang dia sebut dalam ini. Beriman dengan qada dan qadar, dan juga kedudukan para sahabat, semua dia sebut. Ini semua benda-benda yang dia sebut di akhir hayatnya, sebelum dia tu meninggal. Dan insya-Allah minggu depan kalau kita punya PKP boleh lagi kuliah masjid lah. Tapi saya sendiri duk rasa macam berat sikit lah. Duk rasa macam berat. Nak boleh ada kuliah tu. Mana kita akan sambung balik i'tiqad yang disebut pada yang sebenarnya, iaitu pada muka surat berapa? Muka surat 35 dan sampai ke habis buku ni lah. Inilah i'tiqad al-Imam Asy-Syafi'i yang sebenarnya. Yang tu pesanan tu pun dah ada dah sikit i'tiqad yang dia nak terangkan. Cuma nanti kita akan tengoklah, kalau kita ada rezeki kita boleh kuliah apa semua lagi macam biasa, dan moga-moga kalau berlaku PKP pun tak lama lah, kita boleh sambung balik perbahasan ni. Jadi ada berapa minit lagi dah? 18 minit. Jadi saya berhenti awal sikitlah malam ni. Berpada dengan tu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.